كل القلوب إلى الحبيب تميل إلى النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى حضرة الشيخ ابن عطاء الله شعل الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه: dan katanya lagi ya. Dan katanya, mana syukur dua telinga. Maka katanya, apabila engkau mendengar dengan dua telinga itu akan kebajikan, maka engkau dengarkan akan dia. Dan apabila engkau mendengar dengan dua telinga akan kejahatan, maka engkau tanamkan akan dia. Maka engkau tanamkan akan dia. Ini bersabit berkaitan syukur akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, makna kata insya-Allah Allah Subhanahu wa ta'ala, makna kata melalui syukur nikmat Allah itu, maka makna kata Allah Subhanahu wa ta'ala akan ikat nikmat itu, tambat nikmat itu. Jadi barang siapa tidak syukur akan nikmat Allah Ta'ala, maka dia telah melakukan satu perkara yang boleh menyebabkan nikmat itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan persoalan ni, maka Tok Pulau Manis ni, dia bawa beberapa tip untuk kita bersama. Di antaranya berkaitan dengan pandangan Abu Hazim. Abu Hazim, bila orang bertanya dia, laki-laki tanya dia tentang syukur, maka dia jawab. Bila orang tanya dia apa itu syukur, dia kata syukur itu makna kita mengarahkan seluruh anggota kita itu ke arah kebajikan. Itu namanya syukur. Ya. Dia pun hurai satu persatu lah, insya-Allah. Ya. Dia sambung lagi, dia katanya, ya, mana syukur dua telinga, itu nah. Dan katanya, apabila engkau mendengar dengan dua telinga itu akan kebajikan, maka engkau dengarkan akan dia. Itu syukur telinga. Mana bila terdengar di telinga kita orang bercakap benda yang baik, kita tak ada telinga kita, kan? Orang bercakap tu kita tak ada bagi dengar, bagi kuliah ke, ceramah ke, nasihat ke, panduan-panduan agama ke, benda baik-baik. Bila kita terdengar orang cakap, kita makna kata kita tak ada telinga kita tu, kan? Supaya kita dengar lebih lanjut apa yang dia nak ucap. Itu makna syukur telinga. Ya. Kemudian ada lagi, engkau dengarkan. Apabila engkau mendengar akan kedua telinga akan kejahatan,
Maka engkau tanamkan akan dia. Bila dengar kita ni, dengar orang bercakap, tapi cakap itu masalah berkaitan dengan kejahatan. Jahat bercakap ni, terutamanya mengumpat lah. Mengumpat, fitnah, adu domba, benda-benda yang jatuh haram ataupun benda yang jatuh lara, sia-sia. Maka kita tanamkan, kita paling lah, tak usah dengar lagi lah. Kerana orang yang mendengar dengan orang yang bercakap, dia sama ya. Dia takkan bercakap kalau tak ada orang dengar. Dia mengumpat, tak ada orang dengar. Dia kan nak mengumpat seorang-seorang. Duk seorang bercakap, orang tahu gila tak? Yang dia boleh bercakap, dia boleh fitnah, dia boleh mengumpat. Kerana kita duk pasang tengah. Jadi orang yang mengumpat dengan orang yang mendengar, sama ya. Bersekutu dalam kejahatan. Jadi tanda syukur akan nikmat Allah, nikmat dengar yang Allah bagi tadi ni. Maka mana kita dengar benda tu perasa pelik macam ya, kita pun dikelain lah. Kalau kita mampu, kita tegur lah. Kalau mampu lah, tak mampu lari pergi lain. Itu makna syukur telinga. Dan katanya mana syukur pada dua tangan. Maka katanya jangan engkau ambil dengan kedua tangan itu akan barang yang tiada bagimu. Itu syukur tangan. Jangan ambil benda yang bukan hak kita. Bukan kita punya, tak usah ambil. Kan? Ambil buat apa? Ambil orang punya ni, berat oh. Besok di akhirat, besok tak nak jawab. Kita ambil hak kita. Bukan hak kita, jangan ambil. Itu tanda syukur tangan. Kalau kita ambil, kita kufur. Bila tangan ni buat maksiat, ambil benda yang bukan hak kita, tangan telah mengkufuri nikmat yang Allah bagi, iaitu nikmat tangan. Jangan ambil lah. Biasakan diri kita tak teringin yang bukan hak kita. Kan? Dan jangan kau tegahkan hak, iaitu bagi Allah Ta'ala dalam keduanya. Hak tangan yang Allah perintahkan, jangan kita tegah. Hak apa yang Allah perintah, kewajipan ke atas tangan, tangan buatlah. Ambil uduk. Kan? Uduk ni, anggota tangan tu, anggota wajib. Kan? Kita basuh elok tangan kita. Semayang, kita angkat tangan kita elok, takbiratul ihram. Itu tanda makna kata kita mensyukuri nikmat Allah, nikmat tangan. Tunaikan hak-hak tangan. Berpagi-pagi ya, mengikut satu hadis, Imam Ghazali cerita, berpagi-pagi, tercelik-celik mata, makna kata seluruh anggota kita ni tertumpu pada lidah. Semua tertumpu pada lidah. Wahai lidah, kalau hari ni, pagi ni kamu lurus, kami semua elok. Kalau hang bengkok, kami semua habis bengkok. Makna lidah ni yang Allah bagi jadi. Kalau kita pagi-pagi bangkit, istighfar, ucap tasbih, tahmid, baca doa, nikmat Allah bagi kita hidup, tidur malam dengan selesa. InsyaAllah, anggota lain semua arah baik. Tapi celik-celik mata duk cerita orang, mengumpat, duk fitnah, habis. Bengkok lidah, anggota lain semua bengkok. Kan? Jadi tangan kita ni, kita guna ke arah yang cukup baik. Dengan cara yang betul. Membantu orang, menolong orang. Buat kebajikan. Kan? Bajikan dengan tangan. Cukup banyak. Ya. Kedua tangan tu barang yang bagimu. Dan jangan engkau tegahkan hak, iaitu bagi Allah Ta'ala dalam keduanya, kedua-dua tangan ni. Hak Allah, jauhi larangan dia, tunai segala perintah dia. Tangan berjuang dengan tangan, pegang senjata. Pegang lembing, tombak, mempertahankan Islam. Kedua tangan tu lah. Macam berlaku pada siapa? Pada Ja'far bin Abi Talib.
Ja'far bin adik kepada apa nama Ali. Ja'far bin Abu Talib mah. Ja'far bin Abu Talib. Ja'far bin Abu Talib ni, Abi Talib ni, dia Nabi utus dia pergi ke Habasyah. Ketika tekanan dahsyat tu, tekanan terhadap umat Islam tu kuat. Sebahagian sahabat Nabi perintah hijrah. Hijrah ke Habasyah. Diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib. Lepas tu bila Nabi berhijrah ke Madinah, berlaku perang Badar. Dia tak balik lagi. Lepas tu berlaku perang dengan Yahudi. Bila perang dengan Yahudi ni, jadi tentera Islam berjaya menewaskan orang Yahudi ni. Jadi masa itulah Ja'far sampai balik mai ke Madinah. Kerana dia duduk sana, dia dapat berita kata Nabi dah hijrah. Bila dia tahu kata Nabi hijrah, dia pun hijrah lah balik daripada Habsyah ni. Dia pergi ke Madinah. Dia sampai Madinah tu, tentera Islam baru dapat mengalahkan Yahudi. Jadi Nabi SAW kata, aku tak tahu mana yang lebih mengembirakan aku. Dengan pulangnya Ja'far bin Talib dengan berjaya mengalahkan Yahudi. Dua ni Nabi cukup seronok. Tapi yang paling gembira Nabi pun tak tahu nak sebut. Yang mana satu lebih mengembirakan Nabi. Sahabat-sahabat ceritalah pengalaman mereka perang. Perang Badar dan sebagainya. Allah, Ja'far bin Talib menangis. Untunglah hampa semua dapat pahala gitu gini. Sehingga Nabi jamin siapa yang berada dalam perang Badar, tempat dia syurga. Nabi jamin syurga kepada orang yang ahli Badar. 313 orang. Pahala hijrah, pahala perang lagi. Oh, Ja'far menangis. Ja'far kata, aku berdoa pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kalau sekiranya makna kata berlaku lagi perang, aku akan perang betul-betul. Lepas tu pergilah perang. Perang tu perang apa? Mu'tah. Perang Mu'tah. Melawan orang Rom. Jadi Nabi kata, ketua perang ni, Abdullah bin Rawahah. Kalau takdir Abdullah bin Rawahah gugur, ganti dengan Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far gugur, pilihlah siapa-siapa kalangan kamu untuk jadi ketua. Betul? Perang mati. Abdullah bin Rawahah mati. Jadi bendera perang ni dicapai oleh Ja'far bin Abi Talib. Dengan hebat dan tangkas dia lah. Di musuh duk mak dah. Mak dia. Lepas tu dia berjaya tombak kuda dia macam tu, dia berjatuh. Dia tetak tangan dia tu. Dia tetak tangan dia tu, dia capai sebelah lagi tangan dia, tangan kiri. Tangan kanan dia kena, dia pegang lagi tangan kiri. Dia cantai tangan kiri pula, putui. Dia kepit bendera tu dengan siku dah. Dia pacak bendera tu atas bumi, dia peluk dengan siku dah. Katanya bila cantai dia tu, mati. Itu Ja'far bin Abi Talib. Dua tangan digunakan untuk berperang, perjuangan Islam. Itu syukur tangan nama dia. Tangan esok jadi saksi. Itu dia. Saksi. Ya. Jadi, mana syukur kedua tangan? Katanya, jangan engkau makna kata ambil dengan kedua tangan itu akan barang yang tiada bagimu. Bukan hak kita. Bukan hak kita, jangan sama sekali kita ambil.
besar dia punya apa tanggungjawab di akhirat cukup besar. Jangan buat pasal. Dan jangan engkau tegahkan hak iaitu bagi Allah SWT dalam kedua tangan ni. Hak yang wajib kita tunaikan. Tanggungjawab kita kepada Allah. Hak beribadat, hak berjuang, hak berjihad. Lagi apa yang menggunakan tangan, kita gunalah sepenuhnya. Dan katanya, tanya lagi, mana syukur perut? Mana syukur pada perut? Maka katanya bahawa adalah bawahnya sabar, atasnya ilmu. Paling bawah sabar, paling atas ilmu. Ni perut. Bawah sekali sabar. Paling kurang kita ni perut kita sabar daripada makan benda-benda yang haram. Kan? Perut kita ni jangan kita gunakan makan benda-benda yang haram. Dan di atas kemuncaknya ilmu lah. Daripada makanan tadi ni, yang kita jaga makanan haram dan halal, insya-Allah kita akan dapat ilmu-ilmu yang memberi manfaat. Jangan makan yang haram, jangan makan banyak. Makan banyak tak dapat ilmu, dapat tidur lah. Menguap, baik mengantuk. Jenis bila makan banyak, dia mengantuk. Bila mengantuk, tak dapat ilmu lah. Tapi dengan kita berlapang, makan yang halal, makna kata kita berlapang, insya-Allah kemuncaknya kita dapat macam-macam ilmu yang makna kata memberi manfaat, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan katanya syukur pada farash, ini kemaluan. Maka katanya seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bermula mereka itulah, bagi faras mereka itu dipeliharakan mereka itu. Li furujihim hafizuna. Imma malakat, melainkan dihalalkan kepada yang halal lah. Sifat orang yang beriman. Di antaranya dia memelihara akan kemaluan dia. Daripada berzina. Jangan digunakan kemaluan itu bukan pada tempat hak dia. Ya. Dipeliharakan mereka itu melihat atas segala isteri mereka itu. Dipelihara mereka itu melainkan atas segala isteri mereka itu. Jangan duk tengok sana tengok sini. Tengok isteri tak apalah. Ya. Atau yang dimilik mereka itu, iaitu hamba sahaya dia. Maka bahawasanya tiada kecelaan imam malakat, melainkan makna kata hamba-hamba yang dimilik, melainkan kepada isteri-isteri mereka itu. Maka makna kata kemaluan itu untuk isteri dan hamba-hambanya saja. Lain daripada itu, kena dipeliharakan kemaluan itu. Itu syukur kemaluan. Dan katanya mana syukur pada dua kaki. Maka katanya jikalau engkau lihat akan sesuatu yang memberi kebajikan, maka engkau kerjakan dia atasnya. Itu kaki ya. Dua kaki berjalan. Tengok benda tu kebajikan, berjalan pergi tempat kebajikan. Kita kerjakan dia. Jikalau engkau lihat akan sesuatu yang memberi kejahatan, maka engkau tegahkan keduanya. Benda yang tak betul, tegahkan dua kaki ni daripada berjalan ke situ. Tak payah pergilah. Bukan tempat dia yang patut kita pergi. Ya. Payah kat tu. Tempat-tempat ada hiburan-hiburan yang melalaikan. Kita pun tak tahu. Dia panggil kita pergi ya.
Pi. Hari tu ni ada bas tau. Kita ada bas. Pi dengan bas. Satu bas pi. Pi kenduri kahwin. Dengan band lagi. Bas lagi. Kita ni pi tengok. Tu dia. Bagus. Ada karaoke lagi. Yang menyanyi tu pula. Allah. Suara bapak kanduk. Nak buat macam mana? Nak tunggu kepala penin. Nak balik, orang kata apa, fitnah pula. Buat main-main. Satu bas nak balik lah ni. Jadi kita jadi serba salah. Duduk tunggu jugalah, makan jugalah, tapi nak telan tak lepas. Lepas tu, dia panggil kenduri, Ricky dulu. Pirau sekali tengok, clear. Ustaz, clear jalan. Rupanya lah ni kena macam tu. Kita tak boleh serbu kata, oh ni walimatul urus. Kebajikan. Belum tentu lagi. Kita pi lagi. Aduh, letih kita. Dengan macam-macam. Ini akhir zaman. Sedangkan Nabi suruh buat walimah. Walaupun dengan sembelih seekor kambing. Supaya tidak timbul fitnah. Walimah ni. Buat kenduri. Tak buat kenduri orang kata, bila macam mana dia bawa ni? Jadi pelik. Buat kenduri ni dapat pahala. Nabi suruh. Tapi akhir zaman ni walaupun benda tu benda ibadat, dia dah jadi pelik-pelik. Kita tengok dulu lah. Pergi Ricky dulu tengok. Jiran sebelah saya di Manjung dulu ni. Main dengan suami isteri jemput. Nak kahwin anak dia. Kita pun memang cadang nak pergi lah. Jiran kita selang 2-3 rumah ya. Kebetulan hari tu pula saya pergi ceramah maulid. Pancang Berdena. Pancang Berdena ni antara Sabak Berenam dengan Sungai Besar. Dekat nak sampai Sungai Besar sikit lagi, masjid belah kanan tu. Ceramah, saya kata minta maaf lah, makan kut lewat. Tak apa, dia bawa bungkus. Makanan tu bungkus, tak apa. Dia kata ustaz tak makan, kami bungkus. Bungkus buat balik. Ni nak pergi makan kenduri jiran kita ni. Sampai rumah, buka cermin kereta, gedegang. Balik terlentar, tidur. Serba salah. Jadi haru biru. Saya pergi Kuala Kangsar. Pergi kuliah Kuala Kangsar. Tak macam mana hari tu, hati tu teringin. Balik ikut apa? Balik ikut bukan parit, ni satu lagi apa? Belanja, balik ikut belanja. Dia susuk Sungai Perak. Situ kan ada rumah pun. Turun bukit tu, kemin. Kat Manung tu kan masuk Simbang tu. Tak ada rumah. Tahu saya tengok kereta, deret kereta. Apa kereta tepi hutan ni banyak sangat ni? Berhenti tengok. Rupa jadi bawah tu. Ada kenduri kahwin. Dia pun bagi sakai. Bagi sakai menari. Sakai tak lah kena tuak babuk derah. La ilaha Allah, saya kata macam ni punya cerita dah. Tahu lah. Ni payah. Akhir zaman ni jadi macam tu. Jadi kena sedidik dulu lah. Benda yang baik pun ada benda pelik-pelik. Pastikan jadi kebajikan. Guna kaki kita ke arah tu. Tidak kacau. Ya. Dan jika engkau melihat akan sesuatu yang memberi makna kata kejahatan, maka engkau tegahkan keduanya. Tegah kaki, jangan nak pergi tu dah. Daripada mengerjakan dia. Dan hendaklah engkau syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kaki. Guna kaki ke masjid, ke majlis ilmu, pergi cari rezeki yang halal, mana-manalah. Cari guna kaki tu untuk dapat ganjaran pahala sebanyak-banyak mungkin. Ni semua anggota ni ada pahala. Telinga ada pahala dia, mata ada pahala dia, lidah ada pahala, tangan ada pahala, kaki ada pahala. Berapa banyak pahala kita dapat kalau kita nak cari kebajikan? Cukup banyak. Nak cari dosa pun banyak agak. Telinga, mata semua dosa pun banyak agak. Pilihlah.
Wahadainahu najdain. Kami bentang kamu dua jalan. Jalan ke syurga, jalan ke neraka. Pilih. Lepas tu jangan salah siapa. Esok masuk neraka, naya. Saya kena naya. Siapa naya? Cari pasal. Maka ada pun orang yang syukur dengan lisannya. Syukur lisan pula. Lidah dia mensyukuri nikmat Allah. Dia tiada syukur pada anggotanya. Dan ada pun orang yang syukur dengan lisannya. Dan tiada syukur dengan segala anggotanya. Maka umpama seperti umpama seorang laki-laki, baginya pakaian diambil pada dua tepinya dan cara dipakainya pada sekaliannya. Ini ada pun orang yang syukur pada lisan. Lisan dia syukur. Tasbih, tahmid, zikir, baca Al-Quran. Bagilah tu kan. Dia tidak syukur pada segala anggotanya. Pula dah. Anggota lain merapu. Mulut dia berzikir. Mulut dia baca Al-Quran. Bertasbih. Tapi kaki di tempat lain. Tempat tak elok. Telinga dengar itu. Mulut. Tangan ambil benda gitu gini. Jangan macam tu. Sebagian syukur. Sebagian tak syukur. Sebagian anggota mensyukuri nikmat Allah. Sebahagian anggota lain tidak. Jangan jadi macam tu. Dia buat contoh, maka ada seperti seorang laki-laki, baginya pakaian. Dia ada pakaian. Diambil dua tepinya. Dia ambil pakaian tu dua tepi ya. Yang lain dia tak ambil. Dan cara dipakainya pada sekaliannya. Macam kita kain. Sarung semua kan. Udkhulu fisilmi kafah. Masuk semua sekali. Tidak. Ambil sekerat ya kain. Nampak kaki, nampak itu, nampak ini, belik. Baju pun serba tu juga. Ambil baju, tak pakai semua sekali baju tu. Botang mana, serlum tak mana je kan. Yang lain terdedah. Tak cantik lah kan. Begitulah umpama orang yang jaga lidah bagus, tapi kaki, tangan semua ni. Tengah orang pula kaki, tangan semua bagus. Lidah pula merapu. Menyakitkan hati jiran. Menyakitkan hati orang lain. Tak kena juga. Jadi semua kena bagus. Semua kena elok. Seluruh anggota. Itu dia kata ibarat dia orang ambil pakaian, dia ambil belah tepi ya, dipakainya. Dia tak tiada dipakainya pada sekalian, tak pakai semua. Maka tiada memberi manfaat akan dia demikian itu pakaian. Pakaian pakai sekerat mana boleh? Daripada panas dan daripada sejuknya. Tujuan kita pakai nak halang sejuk ke panas masuk badan kita. Tapi kita pakai sekerat, tak jadi. Dan embun dan juga hujan. Itu tujuan kita pakai pakaian, nak pelihara tubuh kita. Tapi kalau pakai sekerat, jadi macam mana? Begitulah anggota-anggota kita ni. Kalau sebagian saja kita buat baik, sebagian tak buat baik, tak jadi. Kita buat semua sekali. Lakukan kebaikan. Dan berhimpun segala ibarat daripada syukur itu dengan katanya. Ni dia nak buat satu kesimpulan berkaitan persoalan syukur. Tok Syekh Hazim ni kata apa? Bermula syukur itu mengetahui dengan hati dan menyebut-nyebut dengan lisan dan mengerjakan dengan segala anggota. Itulah makna kata syukur yang tepat. Mengetahui dengan hati, yakin dengan hati, nikmat yang aku kecap ni
semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nafikan nikmat itu lain daripada Allah Ta'ala. Sama ada orang ataupun diri kita sendiri. Semua nikmat ni mai daripada Allah Ta'ala, hati. Dan menyebut-nyebut dengan lisan. Lidah ni basah. Dengan menyebut nama Allah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Tak henti-henti. Sebut nikmat itu daripada Allah. Itu namanya zikir ataupun syukur dengan lisan. Dan mengerjakan dengan segala anggota. Nikmatnya makna kata syukur anggota macam mana? Kita arahkan semua nikmat itu ke arah beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan anggota kita tadi. Nikmat mata, tengok Quran. Nikmat kaki, berjalan ke masjid. Nikmat tangan, menegah kemungkaran. Semua ni, perut, syukur semua. Semua anggota kita mensyukuri nikmat Allah, iaitu kita gunakan untuk segala nikmat itu, untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 3 tadi. Hati, lisan dan juga anggota. Maka apabila engkau berkehendak akan barang yang menanggung, ia akan dikau atas syukur. Khaf min wujudi ihsani ilaika wa dawami isa'ataka ma'ahu. Yang ni kita sambung kemudian lah. Berkaitan dengan macam mana kita nak melahirkan makna kesyukuran kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makna kata supaya kita benar-benar menjadi hamba Allah yang bersyukur, insya-Allah. Wallahu a'lam. Jadi kita buat clear sikit kot. Tilam tu semua esok pagilah. Tiada muslimat nak sembahyang belakang tarawih. No, kita buat clear, cari tikar sikit nampak ni elok. Jadi tuntung semua tu kita pindah dululah. No, tak clear biar bersih baju-baju gantung tu. Kita pergi cari tempat lain dulu. Kan? Baru dia orang panggil tempat sembahyang tu, orang panggil apa? Ceria. Ceria tu baru dia ada khusyuk sikit. Kita buat bagi clear. Tak apalah esok lah. Pasal tok pun nak sembahyang semua. Dia nak balik siapa nak hantar kau boleh balik. Nak duduk sini tak sembahyang tarawih. Tarawih tak sembahyang tak. Kira tak ada rabatan bagi orang tua ni tak ada tarawih, kira tak ada apa. Kan? Tu. Jadi insya-Allah malam ni lah confirm lah. Baru kita tarawih. Jadi kuliah kita ni kita buat lepas maghrib lah. Kan? Kita buat lepas maghrib insya-Allah. Doa kepada Allah Taala supaya kerajaan tarik atau longgakkan kita boleh bersemayang masjid kita tu. Baca tengok banyak dah negeri-negeri yang hijau tu banyak dah. Kan? Jadi kuliah kita ni pihak saya ada 3 lah. Subuh, tengah hari, zuhur dan juga maghrib. Jadi oleh kerana kita berpuasa, bila kita puasa jadi kita tetapkan pukul 7.45 kita mula maghrib. Jangan lewatlah makan khadar lah. 7.45 kita start. Jadi kerana masa suntuk kita nak main tarawih lagi. Jadi kita pendek-pendekkanlah zikir kita tu lepas maghrib tu. Tak payahlah kita zikir-zikir banyak, nak panjang lagi lepas tarawih lagi. Tu zikir panjang mana tak apalah. Kita boleh mulakan isya awal dan kita nak sembahyang tarawih. Insya-Allah. Tu pun syukurlah pasal ramai kawan-kawan kita tak dapat nak buat berjemaah ni. Di rumah ni maklum lah. Bayar di rumah pakai dikata lah. Pakai dikata lah kan. Tak sama bayar jemaah. InsyaAllah. Tu lagi apa lagi? Apa kata tadi ni? Jadi saya dapat maklumat daripada Najib. Dia nak pergi duduk rumah tu. Kawan dia, teman dia seorang. Ya. Bagi ada teman. Jadi lepas ni saya ingat macam ni.
Saya dah beli satu pagar elektrik. Tapi elektrik yang tak bayar lah. Jadi kalau lembu tu tersentuh, dia akan ni lah kan. Dia terkejut ni lah. Jadi kita ingat malam-malam kita pasang pagar tu. Supaya dia tak pergi jejuh. Dia duduk main dekat tu. Dekat dengan tempat makan ni kan. Dia main tempat tu. Jadi Pakcik Najib ada. Kalau siapa main kacau pun, dia ada lah kan. Jadi taklah risiko tu berat sangat. Jadi benda tu dah ada. Saya tak beli bateri. Pakai elektriknya. Pasal dia punya pelak boleh tarik dari situ. Ibu dia kan boleh tarik itu. Jadi dia siap dah. Pagar semua siap dah. Cuma kita nak korek kambih ya. Dia boleh angkat, boleh cabut. Boleh tekan balik. Jadi makna kata kemudahan. Jadi lembu tu duk main tang tu je lah. Dah pasang lah spotlight. Terah kan. Jadi kalau apa-apa nampak lah. Jadi saya syaki pengkhianat lah. Orang khianat ni pada dulu lagi. Pak Tam jenuh. Duk hambat. Kan? Duk hambat lembu tu. Jadi kita ada pagar, kita kemas, apa semua kemas. Siang tak apalah. Kita ada sekat sana. Dia boleh pergi dan sampai sana. Tapi malam-malam tu dia duk main pitu ya. Jadi makna kita senang kawal dia. Kalau ada orang khianat pun kita tahu insya-Allah. Jadi kita nak report polis pun kita tak boleh nak pasti. Lembu kita berapa ekor, kita pun tak kenal mana lembu kita, mana lembu orang. Itu pun payah agak kan. Kita nak report pun kita tak apalah. Serah pada Allah Ta'ala lah. Nak macam mana. Jadi kita tak apalah, apa-apa yang jadi tu kita sabar lah macam mana kan. Lepas tu masa akan datang ni kita jaga bagi elok tu ya. Atas Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak bagi, banyak lembu orang kena sakit. Hari tu masa penyakit mai tu, lembu orang mati banyak. Lembu kita tak mati. Alhamdulillah. Jabatan haiwan mai cucuk ya. Lembu kita tak kena. Jadi kalau Allah nak ambil, dia ambil cara lain. Wallah alam lah. Tapi kita kena jaga-jaga gitu ya lah. Pulang kepada Allah Ta'ala. Wallah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah bil alamin.